Sambungan kitab kita muka surat 151 pasal 858. Kata musannif rahimahullah taala, faslun fi ahkamil iddati wa anwa'il mu'taddati. Asal terjemah kata dia, pasal pada menyatakan hukum-hukum iddah. Jadi sambungan kita nak sambung bab fiqh ni, nak bicara mengenai hukum iddah. Kita ambil sekali lalu pengertian dulu. Iddah ni istilah dalam syarak kita, dia adalah satu tempohan yang tertentu seseorang wanita yang merdeka kena tunggu disebabkan kematian suami atau penceraian yang berlaku. Itu istilahnya iddah. Satu tempoh yang tertentu yang seseorang perempuan yang merdeka kena menunggu dan menanti untuk membolehkan dia kahwin lagi atau dengan orang lain disebabkan oleh perceraian ataupun dengan sebab kematian suami, ataupun sedikit isu yang belakangan ini ada, ataupun kehilangan suami yang tidak boleh dikenal pasti masih hidup ataupun mati. Pada ghalibnya hilang, mati, tak boleh dikesan. Akan ada sampai tahap wanita ni dia kena iddah. Jadi iddah ni satu muamalah khas, dia khas untuk wanita, iddah. Jadi kita bicara ni, kata dia faslun pada menyatakan hukum-hukum iddah. Dan kata dia wa anwa'il mu'tadati, dan bagai-bagai perempuan yang bereddah. Maksudnya kepelbagaian yang ada. So, wanita yang bereddah ni, dia istilahnya ada berbagai situasi yang menyebabkan dia bereddah. Ada hal dia yang berbeza, akan menentukan tempoh lama mana iddah tu dia perlu dan wajib lalui. Baik. Kalau tak biasa dengar benda ni, benda barulah kat kita. Perkataan yang disebut adalah iddah. Fa'iddatun fi ayyam. Kalau dalam Quran ada perkataan tu lah, surah Baqarah ada kan, nak perkataan iddah tu. Cuma asal bahasa Arab iddah, adda ni maksudnya bilang, kira, bereddah, kira, daripada perkataan adda, ya'uddu kan. Wahiyya lughatan al-ismu min i'tadda. Kata daripada bahasa kali apa dia iddah ni, dialah nama, dialah kalimah isim ambil daripada perkataan fi'il dia i'tadda. Yang ni nak faham ni mengaji lama sikit baru nak boleh faham, khasnya mengenai ilmu saraf lah. Dia nak menunjuk kata kalimah iddah ni ambil daripada kata dasar fi'il madhi dia di mana. Salah satu uslub kita belajar ilmu ni, khasnya dalam ilmu bahasa Arab, kita mesti mengenal sesuatu kalimah tu. Kalau isim sekalipun, kita kena kenal masdar dia daripada mana satu, dan mengenal fi'il dia daripada mana, mengenal asal fi'il daripada mana. Yang ni ialah istilah kufi, mengenal dia daripada masdar apa, masdar dia kalimah apa. Yang ni adalah kaedah Basri. Dengar je saya sebut. Contoh mudah, kalau kita sebut macam mana, apa saya nak ambil bahasa mudah yang kita pakai bahasa Melayu. Allah sebutlah doa misalnya. Doa itu biasa dengar kata doa lah, tak jadi bahasa Melayu pun. Asalnya daripada perkataan fi'il madhi dia da'a yad'u. Misalnya da'a yad'u. Yang ni nak tahu asal. Yang ni asal mengikut kaedah kufi. Maksudnya tengok asal fi'il. Kalau doa juga asalnya daripada perkataan da'wah. Misalnya da'wah. Dakwah ni main mana pula? Dia salah satu lagi masdar datang di atas wazan da'a yad'u da'watan, da'a yad'u du'aan. Sekali lalu saya sebut itu. Memang disiplin ilmu kalau kita belajar mesti kena faham macam tu. Sekedah kita nak faham bahasa Arab ni, memang kena faham lughah dan istilah, mesti ada. Yang tu memang kena mengaji banyak.
Banyak tu. Memang cuma atas sebut disiplin ilmu tu yang ulama kita, atas kita bahas fiqh sekalipun, walaupun definisi dah siap, dia sebut kita asal dia kalimah ni datang pada kalimah ni. Jadi iddah tu daripada i'tadda. I'tadda tu pun wazan ifta'ala. Asalnya adda ya'uddu iddah. Jadi datang iddah tu dia isim mafdar daripada fi'il dia i'tadda, ya'taddu. Asalnya i'tadda ya'taddu i'tidadan, tapi datang dengan mafdar dia iddah. Yang tu ialah isim mafdar. Yang tu pun pelajaran panjang. Dengar je saya kata. Ada rezeki mengaji. Itulah. Saya nak suruh hampa telan juga lagi, sakit perut pula. Yang ni yang kata ilmu Arab ni, ilmu Arab ada disiplin besar dia nak mengaji. Saya memang mengaji sungguh lah tu kan. Jadi kalau saya sebut lagi aku hampa tak boleh telan, menggelan pula. Baik, yang tu bahasa. Satu, mengaji bahasa. Kalau kita mengaji bahasa Arab, antara ilmu yang paling susah mengaji bahasa Arab ni mengaji bahasa. Pasal kita orang Melayu mengaji bahasa Arab, maksudnya mengaji bahasa Arab yang sepatutnya kena mengaji lah kan. Macam mana orang duk mengaji, kalau Mesir dia ada kismul lughah, mengaji bahagian lughah saja. Orang Melayu kita banyak kalau mengaji ni semua lari malam. Faham tak lari malam? Semua tak sanggup menghabiskan kuliah. Pasal apa? Mengaji bahagian kismul Arabiah ni dalam ilmu bahasa Arab, kalau mengaji kat Mesir sana, dia ibarat macam kita orang Melayu nak jadi orang Arab. Sampai kita faham Arab macam mana orang Arab faham. Bahkan orang Arab pun tak belajar itu, tapi kita faham lebih mendalam daripada apa Arab yang sedia dah orang dah faham. Kita belajar macam mana asal usul orang Arab faham. Faham tak cakap? Dia macam orang putih belajar bahasa Melayu, bukan belajar cakap Melayu. Dia belajar asal usul asal bahasa Melayu. Dia pandai tata bahasa Melayu. Sampai kita pun pelik dia boleh cakap Melayu macam tu, dan dia tahu asal usul bahasa kita. Faham tak cakap? Garpu, asal dia daripada gar dengan pu. Contohlah kan. Bangkok ni ambil daripada bahasa Inggeris. Apa? Bangkok, asalnya bahasa Inggeris. Band, untuk Melayu ambil sikit dia repair. Bangkok, jadi Bangkok. Bands, bahasa Inggeris. Contohlah kan. Mau faham tak apa? Tak faham juga. Diam je lah. Okey. Itu pun saya reka je apa pakai betul-betul lah. Oh, Bangkok tu daripada band rupanya. Janganlah. Saya mereka je tu kan. Maksudnya kalau orang putih dia belajar bahasa Malaysia ni sampai tahap tu, maksudnya kita pun dengar ngangor. Kalau di Kelentong kita pun tak tahu kena Kelentong. Itu okey sikit kan. Tapi kalau ngaji bahasa Arab dia bukan Kelentong, memang sampai menguasai bahasa satu-satu. Pembayang tengok imam macam Imam Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali tu. Mereka ni kalau disyarah bahasa tu, seolah-olah bahasa Arab ni keluar daripada mulut dia. Bukan dia belajar bahasa Arab. Dia cerita bahasa Arab tu, seolah-olah ni bahasa Arab tu adalah bahasa dia. Bahasa Arab tu keluar daripada mulut dia. Arab ni datang daripada dia. Orang Arab takkan boleh cakap Arab, melainkan daripada mulut dia lah terciptanya bahasa Arab. Dia orang akan dengar kepakaran mereka dalam bahasa Arab sampai tahap tu. Kita orang Melayu kita tak ada kepakaran macam tu. Tapi ulama-ulama kita selalu khasnya ulama mujtahid. Ulama-ulama yang antaranya ulama fuqaha, ulama fiqh ni macam ni. Dia orang ni masya-Allah. Ilmu dalam bab bahasa je pun kita dah angkat tangan dah. Satu, mereka mampu dan berkelayakan untuk membahas hukum hakam daripada Quran hadis. Baik. Itu sikitlah bab bahasa kan. Dan pada syarak. Pada syarak maksudnya mengikut istilah fiqh kita, itu istilah syarak sini. Maksud syarak di sini urfi syar'i, iaitulah dalam bab fiqh. Dalam bab fiqh, iddah ni makna apa? Yang kalau terjemah tadi dia daripada i'tada. Kalau bahasa lah, umum bahasa mentah, iddah dengan mana? Bilang, kira. Fa'iddatum min ayyamin ukhar. Tayyib, nak sebut ayat Quran tu. Faman kana minkum maridan aw ala safarin, apa? Fa'iddatum, ada buatan iddah kan? Fa'iddatum min ayyamin ukhra, ada buatan iddah. Quran, inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahra. Inna iddatash syuhur, iddah. Asalnya bilangan kalau ambil terjemah.
perkiraan, bilangan, perhitungan. Itu iddah. Kita biasa dengar ada selawat bunyi macam mana? Adada ni'amillahi wa ifdali. Adada. Apa nak adada? Bilang-bilangan, sebilang-bilang. Wa in ta'uddu. Daripada adda tu. Wa in ta'uddu ni'matullah. Ta'uddu, adda, ya'uddu. Wa in ta'adda, ta'adda. Ta'adda, ya'uddu, ya'uddu, ya'uddani, ya'udduna, ta'uddu, ta'uddani, ya'uduna. Ta'uddu, ta'uddani, ta'uduna. Wa in ta'uddu. Buanun. Jika kamu menghitung, membilang. Tu. Sebut ketangan edah tu, bahasa. Itu terjemah. Jadi orang perempuan kena edah ni, nak bilang apa? Nak hitung apa? Tu. Pada syarak, dia dengan mana menunggu oleh seorang perempuan, dia ialah tarabbusul mar'ati muddatan yu'rafu fihi bara'atu rahmiha biaqra'in au ashhurin au wad'il hamli. Itu bacaan Arab dia. Sekali lagi. Dia ialah tarabbusul mar'ati muddatan yu'rafu fiha bara'atu rahmiha biaqra'in au ashhurin. Kita baca satu-satu gitu. Au wad'i hamli. Terjemah. Kalau tengok Arab dia sendiri itu terjemah sedap lagi. Dia apa dia? Iddah, dia ialah tarabbus. Itu bahasa Arab dia. Apa dia? Satu penantian, tunggu. Tunggu apa? Tunggu ada berbilang-bilang hari, ada hari yang dia kena hitung. Penantian, yang tu kalau ambil bahasa. Mar'ah, dia ialah penantian perempuan. Jadi iddah ni ada bab perempuan je. Orang lelaki tak ada iddah. Muddatan, dia kena menunggu, menanti satu tempoh tertentu. Yu'rafu fiha, dikenal pasti fiha pada muddah ini. Bara'atu rahmiha, kosong rahimnya seorang perempuan itu daripada kandungan. Dan terjemah ni diketahui padanya akan kosong rahimnya. Kosong apa? Kosong daripada kandungan. Baik, macam mana tunggu tu antaranya dengan beberapa kuru. Itu satu lagi istilah. Kena tunggu dengan kuru, satu. Dan ada istilahnya kena tunggu dengan beberapa bulan tertentu. Ada bulan yang dia kena edah dia. Dan ada keedah edah ni dengan kelahiran kandungan. Maksudnya dengan beranak. Bersalin, habis edah. Ada edah habis dengan kira 3 bulan. Ataupun 4 bulan 10 hari. Ada edah yang selesai dia, bahasanya quru. Quru ni memang sebut dalam Quran. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Ada perkataan quru. Ada perkataan quru dalam Quran. Jadi itu yang disebut aqra. Kalau saya sebut awal-awal, memang tarikh ni sebenarnya dah menguraikan semua apa bab yang kita nak belajar. Saya buat misalnya, seorang perempuan mati suami. Orang perempuan mati suami, kalau dia tak hamil, sama ada apa keadaan sekalipun, wanita ni ada haid ke tak ada haid ke, perempuan ni telah suami dia bersama dia dalam keadaan suci ataupun tidak, mati je suami, kalau perempuan ni tak hamil, dia kena beredah 4 bulan 10 hari. Ni kalau mati suami. Itu yang istilahnya dia kena edah dengan ashur, bulan. Cuma berapa bulan? 4 bulan 10 hari. Bila kematian suami. Dan 4 bulan 10 hari ni ada syarat tak? Ya, jika dia tak hamil. Kalau wanita dalam keadaan hamil, mati suami dia, dia duk hamil tu, habis edah dia bukan 4 bulan 10 hari, tapi dengan melahirkan anak. Beranak, habis edah. Keedah disebut oleh ulama kita, termasuk dalam beranak ni, gugur. Gugur, habis dah. Gugur, habis dah. Pasal beranak, memang habis dah. Pasal menunjukkan rahim dia kosong pada kandungan. Gugur, maksudnya kandungan dia tu jatuh, tak ada lah. Bila gugur, maksudnya tak ada kandungan dah. Jadi, hasil lah edah tersebut.
Okay, satu, gugur termasuk dalam hukum bersalin. Saya sebut hukum dulu. Memang detailnya jumpa ke depan lah. Nak tunjukkan dengan tarikh tu sebenarnya kita dah faham dah fiqh yang kita nak faham dalam bab iddah ni. Itu satu keadaan. Masalah apa? Perempuan yang kematian suami. Yang ni kalau istilah orang tua dulu, tunggu dulu, istilah yang ni dipanggil cerai mati. Cerai dengan sebab mati. Satu lagi cerai hidup. Cerai hidup ada beberapa bab kita dah belajar dulu. Cerai dengan talak, cerai dengan khulu', cerai dengan ilah, cerai sebab zihar. Kes zihar ada salah satu pilihan dia zihar. Sebab dia zihar. Ada cerai dengan li'an. Ada perceraian yang bentuk. Ada bab-bab kita dah belajar. Tak dengar, semak. Tak pernah mengaji, tobat ngaji lain. Tak lupa, mutlah. Tu prinsip kita lah. Bab ilmu. Lepas tu ilmu ni kena simpan semua dalam kepala. Pasal apa kena simpan? Pasal ada ketika ada orang yang bila dia nak memerlukan mengetahui apa yang dia kena laksana, bila dia tanya kita soalan, maklumat ni mesti kena selesai dengan kita. Itu satu hal kalau orang tanya soal. Khasnya pada individu yang terlibat. Pasal bab ni bab iddah, antara yang kena tahu orang perempuan sendiri. Antara yang kena tahu orang lelaki. Pasal dia suami, dia bapa, dia abang, dia bakal jadi wali pada anak-anak dia. Dia kena cerita nanti hukum akal tu pada isteri dia, anak-anak dia, anak perempuan dia, menantu dia dan sebagainya. Apa hukum yang kena cerita. Jadi ni yang dipanggil ilmu. Pada tuan badan memang kena tahu. Dan orang lain pun kena tahu juga. Jadi tuan badan dalam kes ni kalau katalah dia kena cerai, fardu ain nanti dia kena faham bab iddah. Kalau bapa, adik-beradik, suami, apa seumpamanya, wali, dia kena kenal bab ni atau dalam fardu kifayah jika ada orang lain tahu. Kalau tak ada orang tahu, fardu ain untuk dia tahu. Pasal dengan tu baru boleh istilahnya mencontohi Nabi dan mengikut syariat betul, tepat macam mana kaedah ajaran dalam agama kita. Okey. Sekali lalu saya sebut tadi, perempuan yang kematian suami. Ciri kedua ialah mati iddah dengan sebab cerai hidup. Cerai hidup, cerailah. Saya sebut sekali lalu tadi. Boleh sebut boleh tak? Talak. Lagi apa? Khulu'. Lagi? Ilah. Ada bab-bab saya dah belajar dulu, dengar je lah kan. Lagi? Pasak. Ada satu lagi. Lagi? Li'an. Apa kita sebut? Zihar. Zihar bukan semata-mata zihar. Zihar ada kes. Tapi antara salah satu pilihan zihar, bila dia tak mau rujuk pada isteri dia, dia kena tolak isteri dia. Pasal dia menyamakan isteri dia sama dengan mahram dia, dengan ibu dia, adik-adik perempuan dia, itu seumpamanya. Selesai dulu, kita pernah bicara. Jadi cerai hidup, dia ada 3 keadaan. Dia kena tengok perempuan tu. Perempuan ni sama ada hamil, satu, ataupun perempuan ni dia berhaid. Maksudnya haid tu ada lagi, umur yang memang ada haid dan belum menopause daripada haid. 2. Keadaan ketiga, dia dah tak ada haid ataupun dia belum ada haid. Itu keadaan ketiga. Dia belum ada haid, tak ada haid. Maksudnya dah tak ada haid, dah menopause. Jadi belum datang haid, dah menopause, yang ni satu keadaan. Ada 3 kondisi lah. Kalau dia hamil, cerai. Cerai hari ni, terkejut, beranak esok. Habis dah. Saja buat contoh ini. Cerai. Hari ni, bercerai. Tengok perempuan tu, macam mana? Ada haid tak? Kalau ada haid, dia kena 3 kali suci. Detail nanti. InsyaAllah. Kalau dia baru umur 7 tahun, tapi telah dicerai oleh suami. Ada suami ke umur perempuan 7 tahun? Ada pelajaran kita dah belajar dulu. Saya tak orang banyak tu. Ataupun umur perempuan ni dah 80 tahun. Memang tak ada haid lama dah. Umur 50 pun dah tak ada haid dah. Kan dah 80. Kena cerai juga. Misalnya, berlaku khulu' apa sebagainya. Dia kena iddah. Umur tu 3 kali suci apa, mana ada haid dah. Dia tak balik pada haid dia, bahkan rujuk kepada bulan. Berapa bulan? Dia kena 3 bulan. 3 bulan daripada tempoh talak itu dijatuhkan. Siap. Itulah bab iddah yang kita akan belajar ni. Dah belajar dah lah tu. Cuma nisbah nak baca, nak faham satu-satu lah. Bahasa kitab apa sebagainya. Nisbah hukum saya sebut lah. Dan kalau perhati sikit di situ, asal dia sebut dalam tarif
Iddah ni buat apa? Supaya tempoh masa tu dapat memastikan kosongnya rahim wanita ni daripada kandungan. Itu hikmah dia. Kerana orang perempuan ni sedia maklum, dia kilang. Kilang. Bukan bekerja kilang. Dia kilang. Kilang apa? Kilang untuk lahirnya manusia. Kaedah kita dalam syarak, ada peraturan untuk kilang ni boleh dioperasi. Mesti kilang yang dibenarkan untuk operasi saja boleh operasi. Macam tu kot bahasanya. Kilang apa yang boleh operasi? Yang dah dinikah, kahwinkan dengan cara yang betul. Boleh tak ada 2 operasi kat satu kilang? Tak boleh. Pasal apa? Istilahnya nanti akan kecelaruan. Siapakah produk yang keluar tu hasil daripada perbuatan siapa? Made in siapa? Produk yang keluar tu. Pasal tu ada hitam putih kat situ. Jadi kalau dia telah jadi isteri orang, dia tak akan boleh berkahwin dengan mana-mana orang lain, melainkan setelah dipastikan cerai. Kalau mati, dah habis dah. Jadi iddah ni untuk memastikan kosong daripada kandungan, daripada suami yang dulu, barulah dibenarkan untuk dia berkahwin dengan orang lain. Yang ni peraturan untuk wanita. Peraturan ni untuk wanita. Peraturan ni untuk wanita. Nak menunjukkan syariat kita, pensyariatan iddah ni nak menunjukkan betapa agama Islam ni Allah Ta'ala jadikan syariat untuk menjaga hak wanita, kan? Satu, tak dipersisiakan. Lagi apa? Nak menjaga keturunan supaya dapat dikenal pasti keturunan. Antara sebab jaga kenal pasti keturunan pasal apa? Pasal yang tu akan menentukan siapa yang wajib menjaga tanggungan bagi anak yang lahir. Masalah dapat pesaka tak pesaka apa, panjang cerita tu. Siap, saya tak panjang kan. Baik, sekali lalu kita dah sebut hikmah kenapa disyariatkan iddah. Asal disebut tarikh untuk diketahui kosongnya rahim. Pastikan memang tidak ada kandungan daripada suami yang lalu dengan sebab kematian ataupun perceraian. Satu, kita ada belajar dulu mana-mana perempuan misalnya dia akan nikah, suami tak pakai lagi. Lepas tu ada kelahi apa dah, suami ni tak berjumpa pun lagi, dicerai dah isteri dia. Perempuan ni tak ada iddah. Kalau dah dia akan nikah, suami ni tak usik pun lagi, dengan bahasa mudah itulah. Isteri ni dia memang tercerai, jatuh talak. Katalah misalnya masalah cerai itu cerai talak, dan tak ada iddah pada perempuan ni. Pasal apa? Pasal dia tak dipakai lagi, tak ada iddah pada dia. Dan suami tak boleh rujuk. Ada bab rujuk, kita bicara dulu. Berbeza macam ni, akad nikah tak pakai lagi. Suami balik daripada akad nikah, majlis akad nikah, mati dalam kemalangan. Tak ada nak buat apa lagi kat isteri. Isteri wajib iddah 4 bulan 10 hari. Pasal iddah dia ialah kematian suami. Dia bukan sebab perceraian masih hidup. Tentu ada beza-beza itu. Boleh ikut saya lalu kan. Cuma perempuan ni dia baru kahwin, suami dia tak pakai lagi, mati. Kenapa ada iddah pula 4 bulan 10 hari? Sedangkan suami tak pakai lagi. Dia bukan masalah kosong rahim. Pasal memang rahim dia tak ada kandungan, pasal suami tak pakai lagi. Atas syarah ulama, dia ada hikmah dan rahsia. Umum kita kalau tak kerti itu je, kita sebut je itu. Ada rahsia dia. Sebagai ulama kita urai, apa rahsia dia? Orang perempuan bila dia dah kahwin, walaupun suami tak pakai, mati suami tu, dia istilahnya akan berasa sedih atas kematian suami. Kesedihan dia dan ingatan dia kepada suami itu biasanya susah nak hilang, melainkan bila dah melalui proses 4 bulan 10 hari ini selalunya. Walidnya. Mana tahu? Kalau kita tak tahu, dengar para ulama kita dah buatlah satu format. Apa dia? Yang bagi hukum ni Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang jadikan lelaki, Allah Ta'ala yang jadikan perempuan. Betul? Allah Ta'ala yang jadikan perasaan lelaki, Allah Ta'ala yang jadikan perasaan perempuan. Siapa yang lebih tahu perasaan lelaki, perempuan, keadaan lelaki daripada perempuan? Siapa lagi tahu? Syariat datang pada siapa?
Allah melalui Nabi kita Muhammad SAW khasnya. Jadi betul tak betul satu hal, tapi memang betul ke? Semestinya mesti macam tu. Bahkan tambah lain ni dah memang ada kajian saintifik didapati memang ada mana wanita yang bila kematian suami, dia punya badan ni untuk menerima kebolehan untuk menerima benih daripada lelaki lain, hormon dia untuk ditukar supaya boleh menerima daripada lelaki lain ni, dia mengambil masa 4 bulan lebih. Dan memang dengan angka pasti 4 bulan 10 hari. Kajian saintifik. Pergi semak lah siapa dia. Saya tak rajin ngapai nama-nama dia pun ni. Telah dibuktikan pun. Satu dia ajar kita dalam syarak. Sekalipun tak dibuktikan dengan kajian saintifik, kaedah kita macam mana? Sami'na wa ta'na. Itu yang kita mengaji syariat. Ngaji je, ikut je. Ikut je. Siapa? Segala hukum hakam yang telah disebut oleh ulama kita berdasarkan nas ambil pada Quran hadis. Kan kita mengaji ilmu fiqh yang telah dirumus oleh ulama ni, ikut aja hukum hakam ni pasal mereka sangat pakar. Sekalipun kita tak tahu kenapa mengapa, kita orang Islam ikut aja perintah Allah Ta'ala. Keputusan macam mana ulama kita dah sediakan untuk kita. Ikut aja peraturan tu. Satu orang perempuan kena tutup aurat, pakai pakaian longgar. Lepas tu jangan nipis, jangan nampakkan bentuk badan. Jangan lut sinar, lut cahaya. Apa puasa gitu. Apalagi lut. Jangan menampakkan bentuk badan. Jangan warna yang menarik perhatian. Maksud apa? Pasal dia akan menimbulkan masalah pada jantina sebelah lagi. Tengok nampak bentuk badan, masalah. Salah. Nampak pula isi badan, masalah. Tak nampak isi badan, tak nampak bentuk badan, tapi pakaian yang dipakai menarik perhatian. Masalah juga tak? Masalah. Satu syariat suruh jaga, kalau boleh orang perempuan ni apa? Hitam, gelap. Duduk dalam bersosial ni gelap, hitam. Jangan warna menarik. Nak menarik bila? Boleh tolong juga. Dalam rumah. Bersama dengan mahram dia. Adik-adik dia, mak dia, bapak dia, suami dia. Orang yang istilahnya halal dengan dia. Boleh. Yang istilahnya kalau tengok pun tak jadi apa-apa perasaan pada orang tengok dia. Yang tu dia pakai lah lawa-lawa pun, dia pakai wangi pun, abang dia pun. Kau ni wangi sangat lah. Lampau. Sampai abang dia tegur lah kan. Tapi kalau orang luar bau wangi, wanginya dia kan lain tu. Kalau bapak lah, anak saya kalau pakai wangi, kalau perempuan lah kata dia, hampa pakai minyak wangi apa ni? Kalau dia pakai dalam rumah, wangi-wangi lah kan. Tapi kalau keluar rumah, keluar rumah mana dia pakai macam ni? Dalam rumah tak apa lah. Abah bau tak apa, kalau orang lain bau macam mana? Duduk dalam kereta lah. Duduk dalam kereta tak ada keluar, susah buka tikap. Cermin gelap. Untuk jangan bagi bau keluar macam mana? Jangan buka tikap. Koedak macam mana? Keluar. Kalau kata lalu depan orang pakai, biar pakai baju busuk tak apa. Biar orang kata busuk lampak ni. Geng-geng pakai purdah ni semua busuk. Biar. Hampa nak wangi pun, hampa nak apa? Nak bagi orang tu ikut hampa. Nak? Tak nak? Bagus. Ada perasaan tak nak tu bagus. Untuk nak bagi orang kejar hampa. Tengok pakai purdah wangi, kejar. Macam tu. Janganlah. Itu yang pakai purdah, yang tak pakai purdah ni macam mana? Satu pakaian tu cantik lah. Dari sudut apa sepatutnya kena pakai, itulah SOP pakaian wanita kan. Sikit sana lah. Sikit lah sana tu. Asal cerita tu edah. Baik. Jadi asal nak sebutnya ada bab yang wanita ni dia kena beredar bukan kerana nak mengosongkan rahim, tapi istilahnya kerana ta'abbud. Junjungnya perintah. Allah Ta'ala kata apa? Walaupun tak tahu hikmah, taat aja. Contoh lelaki ni, pakai serban ni buat apa? Kepala hampa dia akan membesar gitu kalau tak ikat. Pasal apa pakai serban? Tak nak bagi oksigen masuk kepala. Ada pula pelotak kau isyarah macam tu. Kedah kita apa? Pasal apa? Jawab sikit. Pasal apa pakai serban? Ikut sunnah. Siap. Memang Nabi pakai serban ni? Soal sikit. Nabi pakai serban 24 jam ke? Kalau dia tak pakai 24 jam pun, dia pernah pakai tak? Okey. Jadi pakai bagus tak? Bagus. Siap. Ulama-ulama kita pun pakai serban betul tak? Geng tak pakai serban ni, geng yang tak mau ikut ulama. Yang tu tak pakai serban. Kalau kita tengok gambar-gambar tutup guru ulama dulu boleh kata semua pakai serban. Betul ke saya cakap?
Hamba biasa tengok tutup guru ulama-ulama dulu, gambar tokoh-tokoh ulama-ulama dulu tak berserban, anda biasa tengok. Yang tak berserban ni mana? Bukan tokoh-tokoh ulama, tutup guru apa? Semua istilahnya pejuang-pejuang Islam moden. Kepiah tak pakai. Pakai songkok tinggi, pakai yang ada jambul. Ulama-ulama yang betul-betul ulama ni dulu macam mana? Semua berserban. Dia orang tak akan pakai, melainkan apa yang memang dia orang lihat daripada ulama-ulama dulu sebelumnya pakai. Satu dia orang pakai. Tambah ustaz-ustaz model lah ni, tak ada kepiah langsung. Sikit lah saya sebut tu. Syarah tu banyak kan. Jadi asal nak sebut apa? Ada benda yang istilahnya ta'abud, ikut aja. Kita makan cuci tangan macam apa? Ikut aja. Okey, baik. Menyambil je sikit bab tu. Baik, kata dia wal mu'taddatu ala darbaini mutawaffa anha zawjuha wa ghairu mutawaffa anha. Kata dia perempuan yang bereddah itu di atas dua kategori. Pertama, badal dia yang kematian suami satu. Dan yang kedua yang bukan kematian suaminya. Siap. Jadi ada dua ya. Saya dah sebut awal-awal tadi kan. Ada perempuan yang dia kena iddah sebab kematian, yang kedua dengan sebab perceraian. Lagi. Fal mutawaffa anha zawjuha in kanat hurratan hamilan fa iddatuha an wafati zawjiha bi wad'il hamli kullihi hatta sani tau'amaini baca tu tau'amaini ma imkani nisbatil hamli lil mayyiti walau ihtimalan kamamfiyin bili'anin. Banyak hukum fikah disebut tu. Maka kata dia orang perempuan yang kematian suami, kalau suami mati, jadi faham ni yang mati, yang tinggal ni janda lah, isteri lah. Status dia kalau mati suami jadi janda. Kematian suami, jika dia itu merdeka, perempuan ni kalau dia merdeka, dia bukan hamba. Kita bicara dari isu hamba apa itu. Lagi pula hamil, tapi duk hamil, ada kandungan dalam rahim dia. Maka perempuan ni eddahnya kerana kematian suaminya, kalau dia hamil adalah dengan melahirkan kandungan kesemuanya. Jadi habis edah dia dengan beranak. Rasa mudah itulah. Dan beranak ni macam mana? Kalau ada beberapa anak dalam kandungan hingga keluar ke semua anak yang ada dalam kandungan. Itu maksud. Itu yang dia kata hingga keluar kandungan semuanya. Apa maksud ni? Maksudnya kalau ada dua orang kembar, hinggakan yang kedua daripada dua yang kembar tu keluar. Jadi kalau orang perempuan ni kematian suami, dia hamil, scan perut, ada dua anak. Beranak anak pertama, belum habis edah. Bila habis edah, keluar yang kedua. Keluar je, pukul berapa keluar? Habis dah. Jadi waktu apa yang keluar kandungan sekaliannya, iaitu ialah tempoh habis edah dia. Itu adalah tampil edah. Tempoh habis edah dia. Itu kalau ada kandungan dia dua lah. Kalau seorang, beranak tu habis lah. Dan saya dah sebut tadi, termasuk dalam beranak adalah gugur. Gugur. Habis edah. Dan pula kata dia hamil tu satu hal, serta terboleh, serta kandungan yang dia hamil tu terboleh, maksudnya ada berkebolehan, berkemungkinan menisbahkan kandungan itu kepada si mayat. Memang kandungan yang dikandung tu ni siapa bapaknya? Si mati tu. Si mati itulah bapak dia. Memang betul-betul si mati itu bapak dia. Ataupun bahasa dia sebut sini, boleh jadi si mati itu adalah bapa bagi kandungan ini. Boleh jadi. Istilahnya, walau ihtimal, walaupun boleh ihtimal. Walaupun sebenarnya, yang mati itu bukan bapa bagi kandungan, tapi boleh jadi. Contoh dia bagi macam mana? Seperti anak yang dinafikan dengan li'an. Kita pernah bicara balian dulu. Li'an ni ialah kes suami menuduh isteri dia berzina. Ada macam mana nak selesaikan dia, ada bab li'an dulu, saya tak urai panjang itu pasal kita dah belajar. Jadi sekalipun suami itu masa li'an tu dia telah nafikan,
anak yang dikandung oleh isteri dia, kata dia, yang ni adalah anak zina, bukan anak aku. Jadi bila dia dah menafikan yang tu bukan anak dia, yang tu anak zina, bukan anak dia lah, mengikut kaedah li'an. Lepas tu bila dah bercerai ni, mati suami, perempuan kena edah. Asalnya edah dia dengan dia beranak, pasal mengandung kan. Tapi tak tapilah. Contoh tu, bila mati je suami, kan suami dah menafikan tu bukan anak dia. Soal, tapi boleh jadi tak anak yang telah dinafi oleh suami ni, boleh jadi yang tu memang anak dia. Yang suami tu li'an tu, di atas, dia nak melepaskan malu dia apa dan sebagainya, pasal dia dah kata zina, dia li'an juga isteri dia. Dan menafikan anak ni supaya dia tak terbeban untuk menanggung nafkah pada anak yang dikandung oleh isteri tu. Boleh jadi dia berli'an tu kerana atas status dan kedudukan tu. Sekalipun anak tu telah dinafi oleh suami, tapi berkeberangkaliannya anak itu adalah daripada suami, maka habis edah perempuan yang hamil, walaupun telah dili'an oleh suami, edah dia ialah dengan beranak. Bukan kembali pada 4 bulan 10 hari, pasal anak tu telah dinafikan, maka edah dia 4 bulan 10 hari, seolah-olah macam dia tak hamil, pasal hamil kandungan tu telah dinafikan oleh si mati tadi pada masa kes li'an dia. Itu kot bahasanya. Yang ni bab-bab fiqh yang nak ingat dalam kepala ni kan. Siap. Tapi ghalibnya kes-kes ni tak adalah, cuma nak sebut contoh walaupun atas jalan ihtimal. Kes lah ni, saya nak sebut bagi contoh aja. Na'udzubillah, minta lindung daripada berlaku kes-kes macam ni. Tapi nak sebut kata dari segi edah dia, ini keedah edah ni. Katalah misalnya ada pengantin ajaib. Biasa dengar pengantin ajaib? Biasa dengar. Agak-agak saya nak kata apa pengantin ajaib ni? Kahwin baru sebulan, tapi mengandung 5 bulan. Itulah ajaib dia. Boleh faham? Tak faham? Tak faham, sudah. Ngaji lama sikit. Untuk apa jadi? Suami mati. Boleh jadi anak dia? Boleh jadi anak dia. Nota luar lah. Dia pun tak ada pula kes-kes dakwa apa, zina ke apa. Tak ada pun kan. Untuk macam mana? Cuma atas kata boleh ihtimal tu, macam mana? Allahumma salli ala Muhammad. Macam ni. Dia kahwin dengan nak beranak tu, ada tak tempoh 6 bulan? Itu dobit dia. Kalau ada tempoh 6 bulan, walaupun berlaku tu dengan sebab peristiwa ajaib tu, bobi bahasa gitu, hamba tak faham ajaib tu, inverted commas kanji lain. Saya tak urai panjang apa, pasal kadang-kadang tak perlu urai panjang pun dalam kes-kes macam tu kan, cuma nak ambil masalah kan. Kalau ada tempoh 6 bulan ke atas, sah untuk kandungan tu ditanggungkan. Ini ialah anak bagi si mati. Sah untuk dibenkan pun pada suami yang mati tu. Pasal daripada tempoh perkahwinan dengan nak lahir anak ni, ada tempoh 6 bulan. Yang ni dipanggil kandungan dan anak yang sah taraf untuk dibenkan kepada bapa tersebut. Sekalipun pengantin ni pengantin ajaib. Ataupun istilahnya pengantin ni yang mati tu pak sanggup. Tapi kandungan dia ada 6 bulan. Ada 6 bulan, 2 lazar. 6 bulan ke atas. Maka sah untuk anak ni nanti dinisbah pada si mati. Edah wanita tersebut 4 bulan 10 hari. Pasal istilahnya perempuan ni mati, suami dalam keadaan dia hamil dan kandungan ni dinisbahkan pada si mati. Baik. Siap. Kemudian falau mata sabiyun la yuladu limislihi an hamilin fa'idatuha bil ashhuri la biwad'il hamli. Dia bagi contoh seterusnya, kata dia satu andaian macam ni. Jika mati seorang budak, lau mata sabiyun, jika matilah seorang budak, masuk budak ni kanak-kanak, masuk budak di sini kanak-kanak, dan kanak-kanak ni siapa?
dia ni suami. Dia belum balik lagi, tapi dah jadi suami. Boleh ke orang tak balik jadi suami? Yang ni pun ada isu-isu kita dah bincang dulu. Kaedah kita dalam syarak, tak ada masalah untuk orang balik kahwin dengan perempuan yang belum balik. Begitu juga tak ada masalah dalam syarak untuk orang perempuan dah balik ataupun belum balik kahwin dengan lelaki yang belum balik. Boleh? 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 Macam mana dia belum balik dia boleh kahwin? Untuk macam mana siapa nak terima akad nikah? Orang lelaki ni dia kadang-kadang lagi. Pandai ke dia nak terima nikah? Terima nikah tu bukan dia, terima nikah tu wali dia. Terimakan nikah untuk dia. Boleh. Kaedah kita boleh. Dalam syarak. Jadi kalau orang perempuan tu kadang-kadang dia, bapak dia jadi wali, bapak dia sah untuk menikahkan anak dia yang masih kanak-kanak. Walaupun istilahnya masih data buayan sekalipun. Sah untuk dia kahwinkan anak perempuan dia dalam buayan dengan seorang mana-mana lelaki. Syarat, ada beberapa syarat kita belajar dulu, antaranya kufu dengan anak perempuan ni. Isu dia tak mana? Macam ni. Seorang perempuan ni, dia isteri. Dia ada suami. Mana suami dia? Baru umur 4 tahun. Mati. Macam mana boleh jadi? Saya tak syarah banyak lah. Saya dah sebut tadi ada buat, kita dah belajar. Mati suami tu. Soal. Lepas tu, suami 4 tahun. Ada tak keberangkaiannya perempuan ni dia hamil dan anak tu daripada suami ni? Boleh faham? 4 tahun. Boleh ke mengandungkan orang perempuan? Sorry bahasa tu kan sorry Walibnya macam mana? Tu bahasa dia. Suami ni yang tidak dilahirkan anak bagi seumpamanya. Seumpama umur 4 tahun ni, mana boleh ada benih lagi? Tak ada benih lagi. Macam tu kan. Tak faham tu lah saya sebut gitu kan. Dengar je kan. Dan dia meninggalkan isteri. Isteri dia mati, ada isteri. Dan isteri dia hamil. Baik. Untuk berapa lama perempuan ni kena edah? Ni hamil. Kenapa kena edah? Suami dia mati. Untuk berapa lama dia kena edah? Sampai dia beranak lah. Kan timbul soalannya tu tak? Baik. Maka edahnya adalah dengan bulan. Bukan dengan melahirkan kandungan. Ni pun kena ingat dobit-dobit beka ni. Pasal apa pula? Pasal memang pada ghalibnya, adatnya, mustahil pada adat kanak-kanak berumur 4 tahun ni akan mengandungkan isteri dia. Nak mengandung apa? Dia nak pakai isteri dia pun tak erti. Pasal apa? Kanak-kanak tu belum matang, belum tahap untuk dikenal siapa wanita dan siapa lelaki. Dia pun tak tahu dia lelaki, apa kebolehan yang ada pada lelaki untuk dia ada hubungan yang ni isteri dia. Dia pun tak tahu lagi. Jadi, di atas mustahil pada adat macam ni. Berapa lama edah perempuan ni? 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari. Pasal apa? Kematian suami. Tu hamil, mesti masalah lain. Sama ada, cuma nak tuduh zina, jangan tuduh sebarang. Pasal apa? Engkau tak nampak pelawak zina, jangan tuduh zina. Boleh jadi, istilah kita pernah belajar juga dalam ni, dalam BK, boleh jadi hamil tu pasal wati syubhah. Ataupun perempuan ni, dia ambil pendapat daripada pahaman-pahaman gila babi, daripada pahaman barat tu. Pahaman gila babi? Pahaman gila babi macam mana? Dia ni jadi ibu tumpang untuk mengandungkan benih daripada pasangan lelaki isteri, yang isteri dia tak boleh nak mengandung. Dia ni sementara nak tunggu suami dia balik dan boleh mengandungkan dia. Sorry saya punya bahasa tu ya. Dia tumpangkan benih pasangan tu ke dia. Buat apa? Bagi benih tu besar dalam rahim dia. Dia bukan melalui proses zina. Dia menggunakan radas apa sebagainya. Guna tabung uji. Disenyawakan. Masukkan dalam rahim dia. Bagi besar dalam perut dia. Beranak. Dia ni sebagai ibu tumpang dia ambil pendapat tu. Macam mana pahaman kapior tu. Berasa rendah. Mudah itu. Hamba tak bisa dengar lah. Teka bawah tu kan. Jadi mengandung tu bukan di atas si mati tu. Edah dia adalah bukan dengan beranak. Tu kata bukan dengan melahirkan kandungan. Tapi edah dia adalah 4 bulan 10 hari dengan mati suami. Pasal semestinya kandungan tu bukan daripada dia.
Tapi kalau macam ni, misal perempuan ni kahwin dengan Tok Wan. Perempuan ni pun memang dah balik apa, memanglah. Istilahnya memang layaknya untuk kahwin dan memang boleh mengandung lah. Minta sorry saya bahasa-bahasa tu ya. Kahwin dengan Tok Wan. Tok Wan ni umur 120 tahun. Jalan pun tak larat dah. Memang tak pernah tidur dengan perempuan ni pun. Tidur lah. Dia tak boleh mendiduri isteri dia. Tak faham tu dah. Dia punya bahasa tu. Mati suami ni. Perempuan tu hamil. Soal. Walaupun indah. A 4 bulan 10 hari. B melahirkan anak. C tak tahu. A, B, C. A apa tadi? 4 bulan 10 hari. Bukan melahirkan anak. Siapa sokong A kan? Tanya kita. Siapa sokong A kan? Pasal apa? A alasan Tok Wan 120 tahun jalan pun tak larat, takkan boleh. Dan memang tak ada upaya meniduri isteri dia. Macam tu kan saya punya bahasa ya. Memang saya sebut macam tu kan. Macam mana? Macam tu kan jawapan. Jawapan sebetul apa? B. Melahirkan anak. Bukan 4 bulan 10 hari. Kenapa pula? Apa beza dia dengan Tok Wan ni dengan kanak-kanak ni? Tok Wan dengan kanak-kanak dia ada beza macam ni. Kanak-kanak umur 4 tahun, dia memang tak boleh lagi nak ada kemampuan untuk meniduri isteri dia. Tok Wan yang 120 tahun ni memang ada kemampuan, tapi dah hilang keupayaan. Tapi tak mustahil pada adat untuk dia jadi remaja balik. Dari segi kekuatan dia untuk boleh bersama dengan isteri. Boleh faham saya cakap? Tak mustahil untuk boleh bersama dan dapat anak melalui isteri ini. Berbanding dengan kanak-kanak umur 4 tahun. Apatah lagi yang umur 4 bulan. Boleh? Faham? Jadi kalau dengan Tok Wan tu istilahnya dia kena edah selama sampai melahirkan anak. Kerana istilahnya boleh jadi ihtimal anak ni daripada Tok Wan yang berumur 120 tahun itu. Tapi kalau kanak-kanak umur 4 tahun, tak mungkin boleh ihtimal kandungan tu daripada kanak-kanak. Siap. Yang ni kematangan nak faham boleh ihtimal ni pelajaran dia. Siap. Jom saya sebut ke bab akidah sikit. Saya nak soalan saya nak sebut bahasa boleh ihtimal tu. Boleh faham, tak boleh faham tu. Nabi Adam ada mak tak? Boleh tak tanggung mak dia jin? Boleh? Tak ada. Memang yakin Nabi Adam ni yang menjadikan Nabi Adam ialah Allah Ta'ala. Betul? Betul? Ada ragu tak? Tak ada ragu langsung. Maksudnya apa? Tak ada langsung nak boleh ihtimal. Ada sesuatu yang boleh menjadikan Nabi Adam ni, melainkan Allah yang bagi jadi Nabi Adam. Boleh? Faham? Kita ni, kita macam mana boleh ada kat sini? Mak bapak kita lahir. Maka nak pandai. Bagus. Di atas kita lalu proses beradat. Lahir sini melalui mak ayah kita. Kita sampai boleh jadi tahap tak kenal Tuhan. Tak boleh kenal Allah Ta'ala yang jadikan kita. Bahkan kita rasa kita ni mak ayah kita yang jadikan kita. Dia boleh ihtimal macam tu. Boleh faham saya cakap? Satu, kita kena mengaji akidah supaya kita tak bertuhan dengan mak ayah kita, tak bertuhan dengan sebarang makhluk. Supaya kita bertuhan dengan Allah Ta'ala. Allah yang jadikan aku, mak ayah aku. Mak ayahku pun bukan buat aku, tapi aku lahir melalui mak ayahku. Mak ayahku ni proses adat dan boleh ihtimal saja. Dia adalah proses adat saja. Tapi sebenarnya Allah lah yang dia garu. Tapi kalau kita tak belajar, kita akan boleh berubah akidah sampai seolah-olah rasa
mak ayah kita yang jadikan kita. Dia boleh ada perasaan macam tu, boleh akan jadi ke situ. Macam kita tanam pokok, kalau atas tanya memang saya akan, hampa akan bagi jawapan betul. Siapa tumbuhkan pokok? Allah. Tapi praktikal dia, bila kita tanam pokok benih durian misalnya, tidak pokok hidup, kita bubuh pula tanah tu tanah hitam contoh, buah baja, siram air, buah matahari, durian pula musangking, tengok pokok keluar, awal-awal pun keluar satu dah. Macam mana? Wih, baja ni elok ni, tanah ni segar ni, benih ni ni, ada kelas ni, matahari ni cukup oksigen dia. Kita akan jatuh hati kepada sabab yang beradat, boleh ihtimal. Sedangkan sebenarnya yang menumbuhkan adalah sebenarnya Allah Ta'ala. Tak ada campur tangan makhluk sikit pun. Saja saya bagi contoh ke bab akidah sikit, tak boleh ihtimal. Satu, kita kena faham hukum adat dan hukum akal dalam bab akidah. Tak mana hukum akal, hukum akidah. Kita lapar, makan nasi, selalunya jatuh hati kat siapa? Macam mana boleh kenyang? Nasi. Yakin tak Allah yang bagi kenyang? Selalunya slow. Kadang-kadang tak ada langsung perasaan ke Allah Ta'ala. Sedangkan memanglah Allah yang sebenarnya bagi kenyang. Makanan tak boleh mengenyangkan kita. Makanan ni pada adat. Pada adatnya saja boleh mengenyangkan kita. Bukan makanan mengenyangkan. Kadang-kadang makan tak kenyang, kadang tak makan pun kenyang. Nak menunjukkan ada yang mengenyang. Nak mengenyang tu bukan nasi, pada adatnya saja lalu pun nasi. Sekali lalu ku adat dengan ku akal. Atas kita bicara tu masalah kematian suami. Siap. Wa in kanat hamilan fa'iddatuha. Itu kan. Betul tak? Betul. Wa in kanat hailan. Wa in kanat hailan fa'iddatuha 4 ashhurin wa ashrun min al-ayyami bilayaliha wa tu'tabarul ashhuru bil ahillati ma amkana wa yuqbalul munkasiru 30 yawman. Baik. Terjemah dia. Jika perempuan itu tak hamil, tu maksudnya hail. Daripada hala. Hailun. Hala yahulu haulan fahuwa hailun. Jika perempuan itu tak hamil, maksudnya tidak ada apa-apa kandungan pada rahim dia, maka eddahnya adalah 4 bulan dan 10 hari. 4 bulan 10 hari itu malam macam mana? Dan malam-malamnya. Mestilah 4 bulan 10 hari, mestilah 4 bulan tu walaupun sebut hari, malam tu masuk sekali lah kan. Kita sebut hari tu atas umum kaedah kita nak bilang, kita akan sebut hari. Tak payah sebut malam, hari akan termasuk. Tak payah sebut malam. Bila sebut hari, malam akan termasuk sekali. Ni dia nak jaga tu, jangan salah faham. Baik. Kemudian diiktibarkan bulan itu dengan kaedah anak bulan, dengan kaedah anak bulan. Nak kira 4 bulan tu bukan ikut bulan syamsiah, tapi istilahnya bil ahillah, dengan bulan hilaliyah. Jadi bulan tu bulan kira bulan Islam, bukan kira bulan Januari, Februari, tapi kira bulan Muharram, Safar. Itu maksudnya. Siap. Jadi kalau 4 bulan tu, misalnya contoh, meninggal berapa bulan? Ini berapa? 18 Julai. Nak tengok Abedah, jangan tengok Julai, tapi tengok berapa Zulkaidah ni? 25 Zulkaidah. Tengok Zulkaidah. Jadi bila Zulkaidah, macam mana nak kira 4 bulan? Zulhijjah, Muharram, Safar, Jamadi awal. Macam tak kerti dia ni. Kalau yang ni saya tanya mesti cepat je. Julai, Ogos, 1 bulan, September. Senang je jawab tu. Yang ni slow, ya Allah. Apa nak jadi tu ni? Okay. Zulkaidah, sebulan kalau 25, tentulah 24 sebulan. 25 bulan depan tu sebulan lah.
kan, dengan sempurna. Cukup-cukup sebulan tu, jadi nak lalu sebulan ialah dengan 24, masuk 25 tu dah masuk bulan lain. Jadi Zulkaidah, Zulhijjah sebulan, lepas tu Muharram lah, Safar. Rabiul Awal ke jam di awal? Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Ke jam di awal dulu. Oh, pandai. Saja test saya tadi kan. Dia test pula. Kita silap pun. Apa nak cerita? Okey. Rabiul Awal. Itu kira 4 bulan. Lepas tu nak kira 10 hari. Nak kira 10 mana? 10, 18 Julai, 10 hari, berapa? 28 lah. Boleh faham kan? Jadi kalau kira dengan Julai, Ogos, September, Oktober, November, lepas tu 18 hari akan jadi 10 hari 28 apa ni? Kan ni Julai, Ogos, September, Oktober, November lah 4 bulan. 4 bulan. Untuk 10 hari 28 November lah. 18 jadi 28 lah. 28 November tu 4 bulan 10 hari Syamsiah. Tak, bukan kira tu. Dia kena tengok bulan Islam. Dia akan ada beza 3-4 hari selisih tu. Tak dia abang tengoklah. Tengok kalau ada kalender tengok tu. Contoh saya nak kira dengan kira ni lah. 25 Zulhijjah kan. Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal. Berapa tadi? 25 kan. Jadi kaedah 25 ni macam mana? 25 10 hari. Nak jadi macam mana? Kena tengok. Zulkaidah ni 29 hari ke 30 hari? Tu dia nak sebut Munkasir. Atau yang genap ataupun tu. Dia sebut yang terpecah, Munkasir ataupun Ghairu Munkasir. Kalau 29 dia panggil Munkasir. Kalau 30 yang tu hak genap. Jadi kalau bulan Zulkaidah ni 30, 25, 10 hari nanti bila habis dia? 5 apa ni? Rabiul Awal. 5 Rabiul Awal. Kalau yang tu kan siap betul saya sebut. Saya dah tahu tadi. Ya. Kalau Zulkaidah ni 29. Bila 29 nak 10 hari tu Rabiul Awal bukan 5, 6. Tambah satu hari lagi. Pasal apa? Pasal Zulkaidah ni, pasal dia 25, 10 hari nanti. Bila 10 hari nak kira 10, dia dah pergi 29 baru 4 hari. Jadi yang tu istilah Munkasir. Kena tambah 6 hari. Jadi 6 tu tak mana 6? 6 pada bulan yang keempat tu. Selepas 4 bulan tu. Nak cukupkan 10 hari tu, kena 6 Rabiul Awal. Kalau bulan Zulkaidah ni adalah 30 hari, 5 hari bulan, Rabiul Awal habis dah. 10 hari. Boleh? Tu nak faham Munkasir dengan tu. Kalau abang ada kalender je saya nak. Kalau Malaysia ni 8 9 kan? Pasal bulan Islam ni dia hanya 29 dan 30. Kalau kita kira dengan tu, kita tengok agak lebih ni Julai, Ogos, September, November. Tadi kita apa? Ni Jun, Julai kan? 4 bulan ni lah Ogos, kan? Betul? Sebulan tak? September, Oktober, November. Jadi 18 November 4 bulan lah. Tapi tengok ni. Julai berapa bulan? Berapa hari? 31. Julai. Ogos berapa? Nampak? Dah berapa hari lebih tu? 31. Lagi? Ogos. September 30. November
Cuma November ni tak sampai lah 31 pasal dia akan habis pada 28 November. Boleh? Faham saya cakap apa? November. Jadi akan beza berapa hari? 2 hari lebih. 2 hari lebih pun dengan 31. Tapi kalau kita kira Zulkaidah macam ni nak. Zulkaidah, Zulhijjah katalah 30 hari untuk mudah kira tu. 30. Biasanya dia akan berselang macam ni lah. 30, 29, 30, 29. Selalunya. Atas kaedah mudah nak bilang. Mudah. Jadi kalau yang ni 30, 29, 30, 29. Jadi yang ni 30, ni 30, ni 29. Jadi akan ada 89 hari untuk 3 bulan ni. Kalau 31, 30, dia akan jadi 92. Ya, 92. Jadi berapa selisih? Dia akan habis edah 3 hari lebih awal daripada kaedah kira dengan Hilaliyah berbanding kira dengan Syamsiah. Betul tak? Kalau kira dengan Syamsiah memang confirm punya habis edah. Kalau kira dengan Hilaliyah ada kena kira bagi betul supaya memang habis edah tu bila. Dengan pasti. Siap sekali lalu. Yang ni pun dengar. Kiraan ni sepatutnya kena pakar ni, kena reti ni. Khasnya nak kena tahu pasal kan mati hidup sentiasa ada keliling kita. Jadi siapa yang duduk ni dia kena kenal betul-betul. Macam mana nak kenal 4 bulan 10 hari tu. Tambah pula bila 4 bulan 10 hari ni kena edah satu. Dan kena ehdad. Ada pelajaran nanti ke depan apa dia? Dia kena tinggal perhiasan. Tak boleh pakai gelang, tak boleh pakai cincin. Semua subang-subang apa kena buka. Tak boleh pakai perhiasan. Tak boleh pakai pakaian yang nama berhias. Tak boleh keluar rumah melainkan kerana hajat. Tak boleh pergi kenduri. Tak boleh pergi ni. Kalau pergi ngaji pun hanya boleh pergi ngaji fardu ain saja. Tak boleh musafir. Tak boleh pergi jalan-jalan. Bahkan kena edah. Duduk di tempat rumah dia mati di mana. Suami tu mati kat mana. Dia kena duduk di rumah tu. Jika tidak ada sebarang masalah apa. Darurat yang menyebabkan dia kena berpindah. Dia kena faham tu. Jadi bila boleh keluar. Bila betul-betul habis edah 4 bulan 10 hari. Kena kira betul-betul 4 bulan 10 hari tu. Bukan mengikut Syamsiah. Tapi mengikut kiraan bulan Qamariyah. Sekali lalu saya buat tu. Siapa duduk tempat tu tanyalah dengan detail apa dia. Sekali lalu saya dah bagi misal. Siap. Itu maksud dia. Wa yuqbalu munkasiru salasina yauman. Saya nak syarat tu nak bagi contoh. Disempurnakan yang terpecah. Maksudnya kalau bulan yang 29 tu disempurnakan dia kepada 30. Jadi kalau yang memang bulan 29 tu abaikan saja. Biarkan dia hukum bulan lah. Pasal yang bulan kira bulan. Yang kena nak kira 10 hari, kena tengok adakah dia pecah 29 ataupun 30. Kalau 30, tambahkan saja nak bagi cukup 10 hari tu. Kalau dia 29, kena tambah 6 hari untuk, macam contoh saya sebut 6 bulan tadi untuk mencukupkan 30 hari. Itu istilahnya yuqbalu nasalasin. Bahasa kitab macam ni. Nak faham dia dengan contoh saya bagi misal. Baik, wa ghairu mutawaffan zawjuha in kanat hamilan fa iddatuha bi wad'il hamli. Itu dulu. Nisbah keterangan saya dah sebut tadi edah kan. Bila baca kitab dia kena baca satu-satu lah. Itulah. Satu baca kitab ni dia mengajar pada satu kaedah apa? Kaedah nak ambil faham dengan bahasa kitab. Pasal ada hukum umum boleh faham. Bila dia bagi huraian satu-satu, ada bahasa, ada masalah yang kita nak mendetailkan bagaimana nak menyelesaikan sesuatu permasalahan dalam fiqh. Siap. Ada soal? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nabir qulubana min nuri hidayatika kama nawartal arda min nuri syamsika wa nabada bi rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin. Alhamdulillah.